tuan-tuan guru, ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk menyambung pengajian kita yang telah terputus hampir 6 bulan. Akhir sekali saya datang sini bulan 3. Bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7 tak datang, bulan dapat baru datang. Dah 5 bulan. Kerana kita semua dipenjarakan. Dipenjarakan oleh satu musuh yang sangat kecil, yang tak nampak di mata. Tapi dia dapat memenjarakan semua manusia di dalam dunia ini. Tak kira lah dia kuat ke tak kuat ke. Dia pangkat besar ke pangkat kecil ke. Dia raja ke dia rakyat ke. Dia presiden ke dia manusia biasa ke. Gubernur ke. Habis dipenjarakannya. Komander yang besar-besar dalam dunia ni pun dipenjarakannya. Tak boleh keluar. Padahal yang memenjarakan itu satu perkara, satu benda yang sangat kecil, yang tak nampak di mata kita pun, tapi sangat berkuasa. Tapi sebenarnya yang berkuasa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak memenjarakan siapa-siapa, mudah saja bagi Allah. Dia datangkannya COVID-19. Semua orang tak boleh keluar. Semua orang nutup muka, nampak? Saya menutup muka itu. Boleh memaksa manusia melakukan apa saja untuk mengelakkan daripada kena penyakit yang didatangi olehnya. Baik, jadi pada malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tak ada panjang mukadimahnya. Kerana kita bukan ada masa, ada SOP. Tahu apa SOP? Sup apa? Sup kambing? Sup ayam? Apa sup? Standard Operation Procedure. Cukup masa, kita mesti berhenti. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi siapa ada kitab, buka muka surat 215. Kita masih membicara bab syurga. Syurga ni banyak. Malikanya, pakaiannya, kebunnya, sungai-sungainya, makanannya, minumannya. Itu syurga. Syurga ada 8 ya. Syurga ada 8. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Yang kedua namanya Jannatun Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Bukan makwa ya, Ma'wa. Yang wa, kalau makwa lain girlfriend. Yang makwa itu tempat mak saudara. Yang Ma'wa macam Kedah. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatun Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Jalal. Yang ketujuh namanya Jannatul Khuld, kekal. Yang ke-8 namanya Darul Qarar, tenang. Itu 8 syurga. Di dalamnya berbagai-bagai nikmat-nikmat. Itu Allah sediakan untuk orang yang siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kerana Allah dah janji, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal abadi mereka selama-lamanya. Suratul Baqarah ayat 82. Allah sediakan di akhirat nanti 2 tempat. Satu tempat nikmat namanya syurga, satu tempat azab sangsara namanya neraka. Pilih nak mana. Nak syurga pun boleh, nak neraka pun boleh. Allah bagi pilihan bagi kita. Allah sebut dalam Quran apa? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Nak syukur, beriman dan beramal soleh. Nak kufur dan maksiat. Dapatlah neraka ya. Itu dia. Itu janji Allah ya. Baik. Tajuk kita malam ini pakaian. Dalam syurga ada pakaian. Perhiasan, bukan pakaian saja, perhiasan. Bagi pakaian cantik. Bukan baju aja, baju tu macam-macam dah, berenda-renda dan sebagainya. Itu perhiasan. Sapu tangan. Tanda apa? Tanda kasih kepada satu orang.
Sapu tangan. Kasur, apa kasur? Kasur bukan kasut. Apa kasur? Slipper, tikar. Nak barang yang tertekok, Atau kasur tu boleh dikatakan katil tau. Katil boleh. Sarir. Tikar, bantal, hamparan. Dan hamparan. Bantal ada hamparan. Tilam, tekok. Nah, hamparan. Itu perkara-perkara yang dijanjikan Allah atau dihadiahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah dalam syurga tu. Ada pakaian. Nak pakai macam mana? Nak sutera boleh. Dalam dunia ni tak boleh orang lelaki pakai sutera. Di syurga boleh, Kemudian ada berperhiasan tu, berenda-renda, macam-macam ni. Saya tak nak ngaburnya. Bertatahkan mutiara dan sebagainya. Itu perhiasannya. Sapu tangan, kasur, tikar, bantal dan hamparan. Apa Allah khabar dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Tengok apa kata Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Ayat 51. Okey. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tu. Makna ada sini, ada dalam kitab ni. Daripada kitab rujuk kepada makna dia. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah ditempatkan di tempat yang aman. Tempatnya aman aja. Di mana amannya? Dalam syurga dah aman. Dalam neraka bila amannya? Berduduk kena balun. Syurga aman. Di kebun-kebun dan mata air. Dan syurga tadi kebun-kebun ada mata air. Fi jannatin wa uyun. Jannatin tu kebun wa uyun tu mata air Fi jannatin wa uyun. Mereka memakai sutera yang tipis dan yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Mereka pakai sutera. Sutera tu kain yang paling canggih lah, kain sutera lah. Dalam dunia ni orang lelaki tak boleh pakai sutera, pokoknya haram. Tapi dalam syurga boleh. Memang itulah pakaian bagi orang dalam syurga tu. Ada yang nipis, ada yang tebal. Yang tebal tu kalau nakkan hilang sejuk, pakai yang tebal. Nakkan sejuk aja pakai yang nipis dan sebagainya. Itu sutera. Mereka memakai sutera yang tipis dan yang tebal. Duduk berhadap-hadapan. Duduk belakang depan-depan. Tak ada bagi belakang Depan dengan siapa? Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan bidadari lah. Sampai tak nak angkat tangan. Bidadari yang cantik jelita, yang tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki atau mana-mana jin. Itu bidadari. Dia teringat abang dia aja. Dia dengan abang Raja aja. Dia nak abang Dali aja. Lain tak nak. Tak pernah sentuh oleh lelaki mana-mana lagi. Manusia atau jin. Dan sebagainya. Itu bidadari. Kemudian lagi apa? Tengok surah Al-Kahfi pula. Bagi mereka disediakan syurga-syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dihias mereka di dalamnya dengan gelanggang emas. Dengan gelang emas. Bukan gelang emas. Dengan gelang emas. Orang lelaki pakai emas dalam syurga boleh tahu. Ada 10 jari tu, ada 10 cincin yang tak tahu. Itu dalam syurga. Macam-macam ada ukiran pada cincin tu. Gelang pun emas belaka. Dalam dunia ni orang lelaki boleh pakai emas ke? Orang lelaki boleh pakai emas. Pakai jam emas boleh. Gelang emas boleh. Tak boleh. Kerana emas tu pakaian syurga. Siapa pakai emas di dunia ni? Orang lelaki ada pakai rantai, ada rantai emas. Esok di syurga esok tak dapat apa? Tak dapat pakai emas. Dan itu pakaian ahli syurga. Tengok apa kata dalam Quran tadi gelang-gelang emas sambil bersandar di tempat-tempat duduk yang tinggi, tempat duduk yang tinggi. Siapa nak tengok kena nongak situ macam tuan-tuan tengok saya lah kena nongak berapa nampak tempat tinggi. Tempat yang tinggi. Baik sekali ganjaran itu dan bagus sekali syurga itu sebagai tempat duduknya. Kita tengok apa namanya ayatnya suratul Kahfi tu mana bunyi nanti kita tengok Suratul Kahfi
Suratul Kahfi ayat 31. Ayat 31. Alright. Tiga puluh satu. 27 jumpa. 31 nak jumpa ni. InsyaAllah. Jumpa dah. 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. يخلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Kalau Najmun dah sampai tadi baca sekali lagi. Bagi mereka disediakan syurga-syurga yang kekal. Syurganya kekal tau. Segala-gala yang kekal. Sedapnya kekal, mudanya kekal, nikmatnya kekal, gembiranya kekal dalam syurga. Tak ada kejap dia, tak ada. Dalam dunia ni sementara. Kalau kita makan sedapnya kejap aja. Sudah masuk dalam perut tak sedap dah. Dia syurga tu sampai bila-bila sedapnya. Terasa aja sedapnya. Mana dia? Syurga yang kekal. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita dah bicara tentang sungai di bawah syurga ni ya. Ada 4 jenis air. Yang pertama air jernih. Macam air mineral ni. Tak ada kodak-kodak. Ya, rasanya lebih manis dari madu. Warnanya lebih putih dari susu. Sekali minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi dalam syurga tak minum ke? Dalam syurga tak minum ke? Dia minum tapi tak ada dahaga. Bukan kerana dahaga. Dia minum kerana nak minum. Itu anhar ya. Yang pertama, air yang pertama. Yang kedua susu. Air susu. Ya. Nak minum susu apa? Susu dah ready. Sungai dah ready. Cedok aja. Free tau. Kena duit. Nak minum susu Cak Junjung. Ambil. Cedok aja. Keluar air apa susu Cak Junjung. Tak ada pula masam-masam. Tak ada pula basi-basi. Tak ada pula busuk-busuk baunya. Tak ada basi. Itu susu ya. Susu-susu. Yang ketiga, madu. Madu ya. Madu tu sungainya. Ya, madu tu lebih berkhasiat daripada madu yang ada dalam dunia. Dalam dunia ni pun tentu apa? Dalam dunia ni kalau besar ini lah. Beli madu betul besar botol ini. Berapa dia harganya? Berapa dia harganya? Kalau original betul. Asli punya. Paling common RM50 tau. Kalau besar ini. So free je. Itu sungai madu. Berkhasiat. Pilih minum apa tenaga aja. Tak pernah lemah tenaga kan. Tenaga apa pun elok aja, kuat je. Sehat aja. Itu madu. Yang ketiga tadi. Yang keempat arak. Nak minum apa? Nak minum todi, ada sungai todi. Nak minum bulldog, ada sungai bulldog. Nak minum apa lagi? Nak minum Guinness Stout, ada sungai Guinness Stout. Nak minum apa? Champagne, sungai champagne. Nak minum whisky, sungai whisky. Sungainya. Cedok aja. Yang hebatnya tak ada mabuk-mabuk. Minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk, tak ada pening-pening. Dalam dunia ni, kita try minum segelas macam. Minum segelas macam. Ya? Tuan Raja, kalau minum sebelah macam mana? Mabuk setangki. Minum segelas, mabuknya setangki. Esok, minum setangki, tak ada mabuk-mabuk. Lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap, lagi minum sedap. Tak tak nak ni. Jayakanlah diri itu untuk mendapat syurga ya. Itu 4 jenis air sungai ni. Sungai-sungai tempat mana? Sungai-sungai. Dihias mereka di dalamnya dengan gelang-gelang emas. Apa gelang emas? Memakai pakaian hijau. Pakaian hijau tu. Pakaian syurga tu. Ada orang tak nak hijau pula. Sudah sedap pakai hijau, tak nak hijau. Pakai yang lain daripada hijau pula. Ini hijau. Ini pakaian syurga. Warna syurga. Dan sutera halus. Dan sutera sulaman emas. Sutera itu bersulam dengan emas tau. Benangnya emas. Sambil bersandar di tempat-tempat duduk yang tinggi. Dia disandar di tempat yang tinggi ya. Yang tinggi.
baik sekali ganjaran itu dan bagus sekali syurga. Syurga cuma tempat yang bagus pun. Ya. Sebagai tempat duduknya. Ya. Nikmat sawab. Artinya, bagus sekali balasannya. Wahasunat murtafaqo. Ya. Wahasunat murtafaqo. Bagus sekali tempat syurga tu. Ya. Tempat-tempat duduknya tu. Itu dia gambaran syurga tu. Baru pakaian baru ya. Jadi, yang memakai perhiasan dalam syurga itu bukan hanya wanita. Bukan wanita aja berperhiasan ya, lelaki pun ada perhiasannya. Bahkan perhiasan lelaki di dalam syurga lebih hebat dari perhiasan wanita. Lelaki lagi hebat. Sebab itulah maka lelaki di dunia ini dilarang banyak memakai perhiasan. Pakai gelang tak boleh, pakai rantai tak boleh, pakai emas tak boleh, pakai sutera tak boleh. Banyak tak bolehnya. Kerana ini pakaian dalam syurga. Di syurga esok, baru dia gelangnya. Cincinnya 10 jari ada 10 cincin. Emasnya, boleh pakai emas dalam syurga. Segala-galanya emas. Pinggangnya emas. Mangkuknya emas. Piringnya emas. Segala-galanya emas saja. Rumahnya pun tiangnya emas dan sebagainya. Itu dalam syurga. Itu janji baik dari Allah Ta'ala. Supaya kita terangsang. Supaya kita tersona dengan syurga, nakkan syurga tu. Sebab itulah maka lelaki di dunia ini dilarang banyak memakai perhiasan. Kerana ini perhiasan itu untuk lelaki di syurga saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhiasan lelaki di syurga lebih baik dari perhiasan wanita. Nabi ngapa ni? Ya, di syurga esok orang lelaki itu lebih banyak berhias daripada orang wanita. Di dunia ni wanita yang banyak berhias dari lelaki, lelaki lebih kurang dia aja. Cuma kadang orang lelaki itu semayang pakai baju perak aja. Lengan beda baju peraknya. Bila angkat tu Allah, tersulah bulu ketiak keluar. Ada tak? Kadang-kadang berbaju beda, pakai kain selai aja. Itu orang lelaki dalam dunia ni tak? Semayang pakai kain selai aja. Berbaju pun tidak, berkasut pun tidak, berkepiah pun tidak. Ada tak orang begitu? Di rumah ada apa tu? Di surau tak lah. Di rumah ada tak? Kalau ada orang tengok je. Ngapa kamu pakai kain selai aja? Kan aurat antara pusat dan lutut. Pandai tu tau. Betul tu. Aurat lelaki antara pusat dan lutut. Dan semayang pun itulah. Tak malu dengan Allah Ta'ala. Cuba esok pergi ke Tesco tu pakai kain selai aja. Tak payah baju, tak payah kasut, tak payah puyah ada. Stres tu. Siapa nak buat? Tengok. Bila tanya ngapa kamu pakai kain selai aja pergi Tesco ni? Kan aurat antara pusat dan lutut. Pandai jawab. Dia jawab apa tu boleh? Dengan manusia takut. Tapi dengan Allah tak ada malu. Jadi patutnya berhias. Kita nak semayang tu pakaian yang elok-eloknya kerana kita nak menghadapi Allah Ta'ala. Di syurga tu macam itulah. Banyak perhiasan kita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tu Ibnu Umar ya. Imam Ahmad ni Ahmad Hanbal. Ahmad bin Hanbal ya. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dari desa Arabi. Seorang dari desa itu kampung lah, kampung Arab ni ya, Arab Badui. Bertanya, "Ya Rasulullah, terangkan kepada kami tentang hijrah. Apakah hijrah itu harus kepada engkau di mana saja engkau berada? Atau bagi golongan tertentu? Hijrah itu untuk orang tertentu aja ke? Atau ke satu daerah tertentu? Apakah bila engkau telah meninggal dunia, hijrah itu tidak ada lagi?" Ada orang Arab Badui nanya pada Rasulullah. Hijrah itu tertentu daripada kamu saja ke? Yang lain tak wajib ke? Bila kamu wafat esok tak payah hijrah ke? Tanya. Ada tak hijrah lagi lepas tu? Dan sekarang ni Rasulullah mana ada? Tapi kita sambut juga hijrah ada. Ini bulan apa ni tuan-tuan dan puan? Ini bulan apa? Ya Allah, bulan Islam pun tak tahu. Sekarang ni bulan apa? Bulan Zulhijjah. Lepas Zulhijjah bulan apa? Lepas Zulhijjah bulan apa? Ya Allah. Sekali lagi. Bulan Muharram. Muharram tu lah. Kita menyambut hijrah. Ya ke tak? Dia awal tahun. Itu ya. Hijrah ya. Adakah lagi hijrah sekarang ni? Rasulullah dah tak ada ni. Tertentu pada Rasulullah juga. Mereka bertanya kepada baginda. Apakah apabila engkau telah meninggal dunia, hijrah itu tidak ada lagi?
pertanyaan itu diulanginya sampai 3 kali. 3 kali. Lalu orang itu pun duduk. Mendengar pertanyaan itu Rasulullah terdiam sebentar. Lalu berkata, mana penanya? Mana penanya tadi? Bukan penanya. Salah baca. Eja sama. Tapi mana penanya tadi? Penanya. Bukan pena ya. Mana penanya tadi? Orang itu menjawab, ini orangnya. Aku yang nanya tadi. Ya Rasulullah. Ya. Berkata Rasulullah, hijrah ialah meninggalkan semua perhiasan, perbuatan-perbuatan keji. Kata hijrah tu, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan keji yang nyata dan yang tersembunyi. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Itu namanya hijrah. Hijrah tu kata apa? Tidak melakukan benda-benda yang keji. Tidak melakukan maksiat. Sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Ya? Yang besar atau yang kecil. Itu hijrah tu. Dia bertukar. Kalau dulu malas, tukar jadi rajin. Ya? Kalau dulu pemarah, nak metal je kerja, tukar jadi apa? Jadi penyantun, penyabar. Itu hijrah tu. Ubah ya. Kau apa? Hijrah itu apa? Perbuatan keji, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang nyata dan yang tersembunyi, yang orang tak tahu, yang benda keji tu. Dia seorang-seorang je dalam bilik. Apa dia buat yang orang tak tahu. Padahal yang keji tu. Tapi Allah tahu dah. Allah nampak dah. Allah nampak dalam bilik tu. Tambah ada handphone ni. Handphone ni ada tak benda-benda yang keji-keji ada tak? Ada ke tak ada? Sabu ada. Orang tak nampak, tapi siapa nampak? Allah yang nampak. Tinggalkan. Sama ada yang tersembunyi. Kemudian dia mendirikan sembahyang. Bagi orang lelaki sembahyang mesti berjemaah. Jangan seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang kata Nabi sesat. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu seperti mana mereka-mereka yang tak hadir pada malam ini, kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Rasul kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Rasul kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Sesat tu. Orang yang sembahyang seseorang. Jadi nak sembahyang di mana? Tuan-tuan nak sembahyang di mana? Di tempat yang didirikan jamaah. Di surau boleh, di masjid boleh, di markas boleh, di mana-mana lah. Asalkan ada jemaah. Paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling curut, ialah dia sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Itu paling koman sama isteri dan anak-anaknya. Kalau dia sembahyang di anjung, isteri sembahyang di dapur, anak-anak sembahyang di bilik masing-masing, sesat namanya. Kena sembahyang berjemaah bagi orang lelaki. Dia mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, cukup tahun keluarkan zakat, cukup nisab, cukup haul keluarkan zakat. Dengan demikian engkau bernama muhajir. Kamu tu muhajir tu. Bukan nama kamu muhajir, kamu tu adalah seorang muhajir, seorang yang berhijrah. Dipanggil muhajir, iaitu orang yang turut berhijrah. Sekalipun engkau sudah meninggal dunia, walaupun dah meninggal dunia masih kira muhajir lagi, kira berhijrah lagi, dapat pahala hijrah tu. Kerana ini perintah Allah Taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, orang yang berubah. Dulu malas kena rajin, dulu perampai kena lari penyabar, dulu kedekut bakhil tangkap jerin, tak hidup masing lari jadi pemurah. Itu hijrah namanya. Dulu masam ni kena dah senyum je. Itu hijrah tu. Wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Kalau ada 3 ni, beriman, berhijrah dan berjuang, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah. Anda kata nak rahmat Allah? Kalau tak, itu dia. Buat 3 tadi. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Itu dia hijrah namanya. Jadi orang tu dipanggil muhajir.
Sekalipun engkau telah meninggal dunia, masih dikira muhajir lagi, dapat pahala, dapat rahmat Allah Taala. Lalu datang seorang lain dan berkata, "Ya Rasulullah, terangkan kepada saya tentang pakaian penghuni syurga." Pakaian dia macam mana? Dengar ni. Apakah pakaian itu diciptakan atau ditenun sebagai pakaian yang sekarang? Atau ditenun macam sekarang ni, pakaian baru ke atau dicipta baru ke? Macam sekarang ni ke? Mendengar pertanyaan ini banyak orang ketawa. Sahabat-sahabat tu dengar orang ketawa je. Macam mana pakaian syurga ni? Baru cipta ke? Baru ditenun ke? Ketawa dia mendengar ni. Berkata Rasulullah SAW, apakah kamu ketahui seorang yang tak tahu menanya kepada orang yang tahu? Dia tak tahu, dia bertanya, kenapa kamu gelak? Kenapa kamu ketawa? Ini kadang-kadang dia suruh tanya, minta soalan, tak ada jawab. Tak nak tanya pun. Kenapa dia tak nak tanya? Dia takut orang sebelah kata, itu pun tak tahu. Dia takut itu lah. Pada orang sebelah pun tak tahu. Jadi, dalam majlis ilmu ni, dan lain-lain bukan malam ni ya. Dalam majlis ilmu, orang yang paling besar dapat pahala ialah orang yang bertanya. Itu paling besar dapat pahala. Tapi malam ni kerana ada SOP, tak ada soalan. Cukup masa berhenti je. Lain kali, bila dah habis COVID-19 kan, bila ada soalan, tanya. Dia lah yang besar sekali dapat pahala. Nombor 2, tok gurunya. Nombor 1 besar orang yang bertanya tu dapat pahala besar. Nombor 2, tok guru yang jawab tu. Tapi kalau ramai orang nanya, dia tanya tok guru jawab, dia tanya tok guru jawab, dia tanya tok guru jawab, dia tanya tok guru jawab. Siapa besar pahalanya? Tok guru lah besar pahala. Dia nombor 2. Dia sekali je nanya, itu orang lain nanya pula. Tok guru jawab dah 2 kali. Begitulah seterusnya. Jadi kalau ada soal jawab itu hidup majlis tu. Kalau diam aja, tok guru pun tak pentas. Tok guru pun risau tengok, faham ke dia ni? Dia tanya macam faham aja, tapi tak nak. Macam faham aja, tapi macam tak faham. Diam aja. Tak hidup majlis tu. Bila ada soal jawab tu baru hidup majlis. Itu dah. Kenapa kamu ketawa? Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Jadi siapa tak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Kemudian Rasulullah terdiam sedikit. Lama sikit. Lalu berkata, di mana si penanya tadi? Seorang menjawab, ini orangnya ya Rasulullah. Pakaian itu ditenun dari pohon-pohon syurga. Kejap-kejap itu dari pohon syurga itu diambil. Dia buat benang dan ditenun kejap-kejap itu. Ucapan ini diulang Rasulullah sampai 3 kali. Nak bagi tegas. Kejap-kejap itu ditenun tu. Kejap-kejap itu dia jadi benang. Kejap-kejap itu dia jadi apa? Jadi dianyam dan macam ditenun ya. Dijahit dan sebagainya. Kejap-kejap itu. Segera aja dapatnya. Itu pakaian syurga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang sahabat juga. Bukhari ni perawi lepas daripada Anas bin Malik ni. Mereka ambil daripada Anas bin Malik lah. Anas bin Malik ni sahabat besar zaman Rasulullah. Dia ni dari kecil lagi dah diserahnya kepada Rasulullah. Dari kecil lagi mak itu menyerahkan kepada Rasulullah. Namanya Anas bin Malik. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis. Kemana saja Rasulullah adalah dia. Dia sebagai hadam kepada Rasulullah. Bukan kuli tak, hadam, pembantu. Sebab dia terlalu banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik ni. Maknya lagi masyhur namanya Ummu Sulaim. Panjang cerita. Lain kali cerita tentang ni. Apa dia? Akid Radumah. Akid Radumah menghadiahkan selai jubah dari sutera halus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keindahannya orang banyak menjadi takjub. Heran orang tengok cantiknya jubah. Bukan jubah saya pakai ni, ini tak berapa puluh tahun dah. Ini cantik punya. Takjub, heran mereka tengoknya. Melihat keindahannya, kecantikannya. Keindahan itu kecantikannya lah. Orang banyak menjadi takjub. Berkata Rasulullah kepada mereka, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'az, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di syurga lebih bagus dari ini. Kamu kata cantik jawab ke ya? Sapu tangan Mu'az di syurga besok lagi cantik. Sapu tangan cantik. Pada sapu tangan apa cantiknya? Tengok sapu tangan saya. Tu Allah aja. Apa cantik ya? Cantik benar ya? Jual dapat 2,000.
Esok sapu tangan tu lagi cantik daripada jubah ni tau. Jubah ni kira zaman itu cantik lah. Mula-mula kata cantik lah jubah ni. Cantik tak? Ada orang kata tak cantik. Kan? Kata orang ni. Jadi cantik lah tu. Tapi kata Nabi, sapu tangan Muaz bin, Muaz bin Jabal. Sapu tangan bukan Muaz. Siapa tadi? Sapu tangan Sa'ad bin Muaz. Lebih cantik daripada jubah aku ni. Jubah ni cantik tau. Kagum orang tengoknya. Begitulah pakaian-pakaian di syurga ya. Cantik benar. Sa'ad bin Muaz memang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewa. Sa'ad yang orang istimewa ya. Jibril datang kepada Rasulullah dan memberitahu yang Jibril turut apa? Mengantarnya ke kubur. Bila apa? Jibril turut mengantar dia ke kubur bila dia meninggal dunia ya. Itu apa? Sa'ad bin apa ni? Bukan Sa'ad apa? Yalah Sa'ad bin Muaz ya. Bila dia meninggal dunia, Jibril turut mengantar. Kata Nabi yang nampak, orang lain tak nampak ya. Mereka duduk atas kasur-kasur yang isinya kasur-kasur yang isinya dari sutera. Katil itu ya. Kasur-kasur yang isinya dari sutera. Dari sutera. Dan sedang duduk itu. Dan mereka sedang duduk itu apa? Mereka dapat memetik buah-buahnya. Duduk aja tu ada aja buah-buahannya. Buah dekat-dekat je. Tak payah banyak tau. Buah-buah di syurga tu akornya kata buah bawah tau. Tak payah manjat. Tak payah naik tak payah ya. Tuhan begitu je buah-buahan di syurga ya. Mereka dapat memetik buah-buahan syurga kerana dekat benar ya. Menurut Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sahabat lagi. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang nama Abdullah ni selalu dipanggil Ibnu Mas'ud ya. Menurut Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari ni perawi. Itu lama baca. Lepas Rasulullah ya. Itu namanya Bukhari. Namanya bukan Bukhari pun. Namanya Ahmad bin Ismail. Dia datang dari Bukhara. Lalu dipanggil Bukhari. Ya? Imam Bukhari. Namanya Ahmad bin Ismail. Tapi kerana dia datang dari Bukhara, dipanggil Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari kan. Ya. Orang dulu ulama-ulama dia ikut dari tempat. Ada pernah dengar Daud Fatani? Ada pernah dengar? Syekh Daud Fatani. Dia orang apa? Orang petani. Syekh Daud Fatani. Dia ikut dari tempat dengan sempurna tempat. Lagi apa? Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ada pernah dengar? Ada lagi, hidup lagi. Ada lagi apa? Nyawanya masih ada lagi. Al-Banjari. Dia orang apa? Orang Banjar. Ya. Lagi apa? Arsyad Al-Banjari. Orang Banjar juga. Orang Banjar ni banyak ulama-ulama tau. Petani pun begitu juga. Ada pernah dengar Idris Al-Marbawi? Ada pernah dengar tak? Dia orang mana? Orang mana? Kuala di mana? Lubuk Merabah. Dia orang Lubuk Merabah. Dia Al-Marbawi. Al-Marbawi. Sekarang ni banyak orang buat apa itu. Ada satu ustaz tu. Ustaz Ramadan Al-Setiawani. Dia orang Setiawan. Ustaz Ramadan Al-Setiawani. Kita boleh? Yang ngajar tentang kejap ni siapa namanya? Ibrahim apa? Al-Kampari. Ini apa juga? Ya. Apa Bukhari tadi ya? Diriwayatkan oleh Bukhari ya. Menurut Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Rasulullah melihat syurga, Rasulullah dia nengok syurga tau. Dia dah masuk syurga mana? Dia dapat nengok neraka tapi tak masuk neraka. Rasulullah tak pernah masuk neraka tapi dia nampak dalam neraka kan? Dia nampak dari luar neraka lah. Tapi dalam syurga dia masuk syurga ya. Melihat syurga di dalam perjalanan Isra' dan Miraj. Juga beliau melihat bantal-bantal. Ada bantal di syurga tu. Ya. Dan guling-guling yang indah di dalamnya. Dalam bantal tu ada guling-guling. Guling tu agaknya macam kekabul. Agaknya lah ya. Entah apa isi. Entahlah isi bantal tu. Indah, cantik. Boleh nampak dari luar. Ya. Bantal tu pun transparent punya bantal. Bukan koman-koman punya bantal tau. Transparent punya.
Dapat dia melihat bantal-bantal dan kuling-kuling yang indah di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu di dalam kenikmatan dari atas pelamin-pelamin. Mereka melihat-melihat. Dia duduk bukan atas kursi, atas pelamin. Tahu pelamin? Tahu pelamin? Apa guna pelamin? Selalu duduk di atas pelamin siapa? Suami isteri baru kahwin, mempelai. Di atas pelamin, bukan sanding. Memang duduk di situ lah. Berhibur di situ, di atas pelamin-pelamin. Sikit lagi, sikit lagi ya. Di dalam kenikmatan dan atas pelamin-pelamin mereka melihat-lihat. Nengok aja orang kiri kanan ya. Di dalamnya ada tempat-tempat tidur yang ditinggikan, tempat tidurnya tinggi tau. Dan cangkir-cangkir yang tersusun. Apa cangkir? Cangkir apa? Cangkir apa? Cawan. Itulah ya, yang tersusun. Dan bantal-bantal sandaran yang teratur berbaris. Dan hamparan-hamparan, iaitu permaidani yang terbentang. Tadi ayat Quran tadi bukan ada ya. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan di atas pelamin-pelamin mereka melihat. Surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Nanti kita cari apa nama ayatnya. Wailul lil mutaffifin. Nanti ya. Sikit lagi ya. Wailul lil mutaffifin. Apa ayatnya nanti ya? Al-Mutaffifin. Ayat yang 22 dan 23. Al-Mutaffifin ayat 22 dan 23. 22, 23 dah jumpa dah. Ya, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sesungguhnya orang yang baik itu mereka sentiasa dapat nikmat, mereka berada di atas pelamin-pelamin. Mereka melihat di atas pelamin itu. Itu yang ayat di atas. Yang di bawah itu surah apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, iaitu ayat 13 dan 16. Saya cari Al-Ghasyiyah. Yang ni dah habis. Last ni panggil. Kita cari Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ayat 8 mana? Nombor 88. Ada jumpa. Al-Ghasyiyah ayat yang ke 13 sampai 16. Selalu baca tu Imam cakap Al-Ghasyiyah 13 sampai 16. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masufah wa zarabi mabsusah. Itu apa namanya? Ayat Qurannya. Mana ini? Di dalamnya ada tempat-tempat tidur yang ditinggikan, dan cangkir-cangkir ataupun cawan-cawan yang tersusun, dan bantal-bantal sandaran yang teratur, dan hamparan-hamparan iaitu permaidani yang terbentang. Cukup. Akan datang kita baca hadam, iaitu pelayan-pelayannya. Macam mana? Hadam, pelayan-pelayan ahli syurga. Dia tak ada buat kerja. Ada ke masak dalam syurga? Ada masak ke? Mana ada masak? Masak tak ada. Ada melah kayu? Tak ada. Ada nyait. Apa tak ada? Nak apa datang benda tu? Itu syurga ya. Apa saya nak dia datang. Itu keadaan dalam syurga. Itu akan datang bulan depan ya. Itu pun kalau pelawai. InsyaAllah. No pelawai, no come. Musim PKP ni nak buat apa itu ya? Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Selamat apa? Selamat PKP. Selamat berjuang menentang COVID-19 ni. Mudah-mudahan kita berjaya. Mudah-mudahan kita lepas daripada ini dan dapat kita kejayaan, dapat hidup seperti macam biasa ya. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir